المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Hadis ke-28, mengambil berkat dari Rasulullah dan para ulama. Tuan-tuan muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izinnya, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala jua pada malam ini. Kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama yang disusun oleh Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari dan diterjemah serta dihuraikan secara ringkas oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala. Dan saya minta tuan-tuan saat tuan-tuan bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walau saat dan ketika mana sekalipun, selitkanlah doa buat Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah yang sedang kritikal koma di Hospital Banjar kerana pendarahan dalam otak daripada semalam lagi lah. Jadi kalau tuan-tuan ada berdoa minta, selit-selitkanlah orang yang berkhidmat untuk agama yang tolong menterjemah dan menghuraikan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama ini. Salah satu daripada apa yang beliau lakukan, dan banyak lagi lah karya-karya beliau sendiri. Baik, hadis yang ke-28, tajuk yang diberi adalah mengambil berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama. Bila kita sebut tajuk mengambil berkat ini, maka kita perlu tahu dia adalah perkara yang menjadi perselisihan di kalangan ulama. Bila perkara ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang pro dan ada yang con, ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang berada di pihak muayyid dan ada yang berada di pihak mu'arid. Jadi sebaik-baiknya kita yang datang kemudian ini berlapang dada lah dalam soal ini. Sebab hadis ini diambil daripada Asy-Syaikhan. Syaikhan ni maknanya Bukhari dan Muslim. Cuma syekh yang menyusun kitab ini, dia letakkan hadis ini di bawah tajuk dia mengambil berkat daripada Rasulullah dan juga para ulama. Ada juga ulama lain yang menggunakan hadis yang sama, tapi dia meletakkan di bawah tajuk yang lain. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis ini di bawah bab bilakah seseorang itu sah dalam mendengar ilmu ataupun menyampaikan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini di bawah bab mata yasihhu sama'us saghir, khususnya anak-anak kecil. Berapakah umur permulaan bagi mereka ini boleh menuntut ilmu ataupun layak untuk kita letakkan dia sebagai orang yang menanggung ilmu. Dan ada ulama yang meletakkan hadis yang sama juga sebagai guideline untuk menentukan seseorang itu mumayyiz ataupun tidak mumayyiz. Dalam hadis ini Mahmud bin Rabi' ni dia ceritakan keadaan dia yang pernah berlaku dengan Rasulullah ketika itu usia dia 5 tahun. Jadi ulama ada mengambil hadis ini dan meletakkannya dalam bab menentukan seseorang budak kanak-kanak itu mumayyiz umurnya berapa. So kalau ikut apa yang ada dalam hadis ini, maknanya 5 tahun itu
kanak-kanak itu sudah dikira sebagai mumayyiz. Mumayyiz ni bukan baligh tuan-tuan ni. Kena bezakan antara baligh dengan mumayyiz. Lagi faham baligh sama dengan mumayyiz. Ini mumayyiz. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan tidak, 5 tahun ni belum mumayyiz lagi. Bahkan ada yang mengatakan 7 tahun itu umur mumayyiz ni. Cuma saya nak sebutkan, bila Syekh letak hadis ini di bawah tajuk mengambil berkat daripada Rasulullah dan para ulama, satu perkara yang perlu kita letak di awal perbincangan hadis ini ataupun tajuk ini secara khususnya, dia adalah persoalan khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang mengharuskan dan ada ulama yang tidak mengharuskan, khususnya yang berkaitan dengan orang yang datang selepas Rasulullah lah. Adapun mengambil barakah daripada Rasulullah, yang tu pun ada perselisihan juga di kalangan ulama. Sebagaimana saya baca kitab berkenaan dengan bab zikir. Salah satu daripada tajuk kecil yang ada dalam bab zikir ialah al-harakatu fi dzikri, iaitu pergerakan dalam zikir. So bila nak bincang tajuk al-harakatu fi dzikri, pergerakan dalam zikir, perkara pertama yang perlu diletak di awal perbincangan itu ialah pergerakan bukan syarat dalam zikir. Kita ni kadang-kadang benda yang tak difokuskan, yang tu yang kita fokus. Sudah ustaz ni nak cerita tentang joget dalam zikir, boleh tu kot pada dia. Bopoh kita. Kita mudah meletak pada seseorang tu su'uzon dulu. Tengok orang nak bicara je, su'uzon dulu kita. Ini nak cerita bab tabarruk dengan apa? Dengan barang-barang peninggalan Rasulullah ni. Ini nak cerita bab tabarruk dengan apa? Dengan majlis-majlis yang dibuat di Kelantan, satu isu dulu. Cium rambut Nabi lah, itu ini dan sebagainya. Ni ustaz ni penyokong tu. Su'uzon dulu kita letak. Husnuzon dulu. Dia ahli la ilaha illallah sama dengan kita tu. Yang duk bercerita tu orang yang seahli dengan kita la ilaha illallah. Dia ahlu tauhid sama dengan kita. Saya tak kata siapa-siapa. Sama ada yang mendakwa dia adalah pendukung Ahlus Sunnah wal Jamaah ke, ataupun yang berada di pihak yang kita gelar sebagai Wahabi. Semua kena letak husnuzan dulu. Dia sebaris dengan kita, setempat dengan kita, duduk dalam masjid. Dia orang yang termasuk dalam hadis yang Nabi kata warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi. Orang yang ada hatinya terkait, maknanya terkait ni ada cinta pada masjid. Kat mana duduk orang ni? Di bawah zil, di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh. Kita tengok dia, belum dia cakap lagi, baru baca tajuk je kita dah suuzon dah dengan dia. Dia nak sokong pok ni, dia nak cerita bab ni. Jahat kita. Jadi saya sebut awal-awal dalam perbincangan bab al-harakatu fi dzikri, pergerakan dalam zikir bukan syarat. Yang kita nak ialah berzikir. Nak bergerak, tak nak bergerak, terpulang. Cuma ulama yang mengambil pendapat berkenaan dengan bergerak dalam zikir ni, kita perlu tahu mereka juga ada sandaran dia. Sama ada sandaran itu berupa ayat Quran ke, ataupun hadis ke, ataupun aqwal ulama yang istinbat daripada nas ke, itu terpulang pada mereka lah bagi yang menyokong. Cuma kita yang mendengar ini perlu faham dulu awal-awal, dia bukan syarat dalam zikir. Sama dengan yang ni. Bila Syekh meletakkan di bawah tajuk mengambil barakah daripada Rasulullah, kemudian dia letak pula mengambil barakah daripada para ulama, perkara pertama yang perlu kita faham ialah tajuk ini tajuk yang diperselisihkan oleh para ulama. So tuan-tuan bebas nak terima atau tak nak terima apa yang dihuraikan oleh Syekh dalam kitab ini. Tuan-tuan nak berada di pihak menyokong apa yang Syekh sebut dalam kitab ini, sila. Tuan-tuan tak nak berada di pihak ini pun tak ada masalah. Sebab dia perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Kita bukan pandai pun. Kita hanya mendengar bagaimana cara ulama mengambil. Sebab tu saya kata, Syekh meletakkan hadis ini dalam bab mengambil barakah.
Al-Imam Al-Bukhari dan ulama-ulama yang lain lagi meletakkan dalam bab yang lain. Saya sebut tadi tahap umur seseorang kanak-kanak itu. Ada ulama yang mengambil hadis yang sama dan meletakkan dalam babud du'a lis-sibyan. Bab berdoa kepada seorang kanak-kanak ataupun kepada kanak-kanak dan menyapu kepalanya. Diambil hadis ni, letak di bawah tajuk tersebut. Itu perbezaan di kalangan ulama yang perlu kita raih. Ulama ni letak bawah bab ni, ulama ni istidlal dia dengan tajuk ataupun dengan hukum tersebut dan sebagainya lah. Jadi bab tabarruk ini saya sebut bab yang diperselisihkan oleh para ulama. Adapun di sini huraian Syekh Fahmi, huraian yang menyokong lah bab tabarruk tu. Baik. Jadi kita tengok. Hadis ini diriwayatkan daripada Mahmud bin Rabi'. Mahmud bin Rabi' ni boleh jadi kita pun tak pernah dengar nama dia. Tak glamournya sahabat ni. Nak glamour macam mana? Dia sahabat yang 5 tahun je usia dia yang sempat dengan Rasulullah. Di sini usia dia ni ketika dia 5 tahun ni. Nabi berada di hujung usia dia dah. Maknanya Nabi dah usia yang tua, dia baru berumur 5 tahun. Jadi sahabat ni nama dia Mahmud ibn Rabi'. Dalam kitab Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah ada dinyatakan berkenaan dengan biodata, sedikit biodata berkenaan dengan Mahmud bin Rabi' ni, bin Suraqah Al-Ansari Al-Khazraji. Maknanya daripada kalangan kaum Ansar. Ada yang mengatakan dia daripada Bani Salim, ada yang mengatakan dia Bani Abdul Ashhal dan sebagainya lah. Ada 2-3 pendapat. Digelar sebagai Abu Nuaim, ada yang mengatakan qila dia adalah digelar sebagai Abu Muhammad. Itu pun banyak gelaran-gelaran yang diberi pada dia. Dia meninggal pada tahun 99 Hijrah dalam usia dia kalau tak silap saya 93 tahun. Mahmud bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu. Baik. Dalam hadis ni qala, dia berkata aqaltu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi min dalwin min bi'rin kanat fi darina wa ana ibnu 5 sinin. Daripada Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu berkata, saya masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembur, yakni menghembuskan air ke muka saya dari sebuah timba daripada air telaga yang ada di kawasan rumah kami, dan saya ketika itu baru berumur 5 tahun. Ini maknanya budak umur 5 tahun dia dah ingat dah. Kalau ikut hadis ni lah, maknanya budak umur 5 tahun ni dia dah ingat dah. Macam kita ada anak, kalau kita tanya dia ingat tak masa umur 2 tahun, boleh jadi dia kata dia tak ingat. Bila mula-mula ingat? Boleh jadi 4 tahun dia ingat dah. 5 tahun kita dah hantar dia ke sekolah. 5 tahun tu ghalibnya dia dah ingat dah apa yang berlaku. Apa yang berlaku dalam hidup dia ketika usia 5 tahun. Sebab tu biasa tadika tahu tadika sekarang ni mula 5 tahun. Kalau zaman kita, zaman saya lah yang dah tua ni tuan-tuan, muda-muda lagi. Mula tadika umur 6 tahun. 5 tahun tak ada orang hantar rasanya, jarang-jarang kot. Kalau ada orang hantar pun boleh jadi mak ayah dia kerja lah kot. Zaman-zaman dulu mak ayah ibu ni jarang sangat bekerja. Yang bekerjanya hanya ayah je dulu-dulu. Zaman saya kanak-kanak lah. Tuan-tuan boleh jadi tak ada lagi masa tu, tuan-tuan muda-muda semua. Jadi sekarang ni budak yang umur 5 tahun dah masuk tadika dah. Boleh jadi yang 4 tahun pun dah hantar dah. Sekarang ni bukan tadika je, disertakan dengan sekali hadanah, nursery ke apa. Budak-budak kecil dah dihantar dah kat situ, diasuh oleh pengasuhnya. So bila bermulanya budak ini berada di luar, dia boleh mengingat apa yang berlaku dalam hidup dia. Yang ada di yang mereka tak ingat tu maknanya berada di minda luar sedar. Apa yang berlaku tu maknanya mereka tak sedar. Sebab itu mereka tak boleh cerita.
Kadang-kadang kita dah bawa dia orang berjalan, contohnya tuan-tuan ada anak kecil kan, dah boleh rentas ni, tuan-tuan pun bawa lah pergi berjalan ke apa, ke Cameron, ke Genting, ke pantai, ke hotel ke apa. Tapi bila dia orang dah umur 6 tahun, 7 tahun, bila tanya balik, ingat tak pernah bawa pergi sini? Dia kata tak ingat. Tu maknanya dia belum berada di tahap akil. Maknanya belum mumayyiz. Adapun kat sini 5 tahun dia kata, aku ingat, dia kata, aku ingat Nabi pernah sembuh pada wajah aku, air itu Nabi ambil daripada timba, dan timba tu pula ambil air daripada perigi yang ada dekat dengan rumah kami, dan dia ingat juga umur dia pada masa tu 5 tahun. Banyak benda lah dia ingat. Umur dia 5 tahun, Nabi sembuh di muka dia dengan air tu pula daripada bekas tu pula air dia diambil daripada perigi. So maknanya, sebab tu ulama mengatakan hadis ini salah satu daripada dalil bahawa umur 5 tahun itu sudah mumayyiz. Cuma kebanyakan ulama mengira umur mumayyiz yang betul-betul mumayyiz ialah 7 tahun. Macam orang tua kita dululah, kalau bersentuh dengan budak-budak bawah umur 7 tahun tak batal wudu walaupun dengan perempuan, budak perempuan. Sebab apa? Dia tak mumayyiz lagi. Tapi kalau 7 tahun ke atas, dia ajar pada kita gitulah, batal lah wudu. Sebab apa? Dia dah mumayyiz dah umur 7 tahun. Tu orang tua dulu ajar cara mudah kepada kita. Bersentuh dengan perempuan batal wudu tak batal wudu. Kanak-kanak terutamanya. Baik. Jadi Mahmud bin Rabi' ni dia bagi tahu kepada kita apa yang berlaku di antara dia dengan Rasulullah. Dia ingat sampai dia besar. Maknanya ini satu kenangan manis dia dengan Rasulullah. Dan Rasulullah ini sangat meraih kanak-kanak. Sangat-sangat meraih kanak-kanak. Sebab tu situasi ini berlaku antara Rasulullah dengan seorang kanak-kanak. Pernah dalam satu hadis Nabi menegur seorang anak kecil yang sedang kesedihan kerana burung peliharaannya meninggal. Nabi panggil budak itu dengan ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Nughair ni burung kecil yang paruh dia warna kemerah-merahan, gitulah disebut. Ya Aba Umair, budak tu kecil lagi, maknanya tak sepatutnya lah Nabi panggil Abu Umair tu. Abu ni maknanya ayah, bapa. Tapi Nabi menggelarkan budak ni sebagai Abu Umair. Sebab apa? Sebab tengok dia duduk sedih kepada burung dia tu, macam seorang ayah sedih dengan kematian anak. Lalu Nabi pun memanggil Abu. Nabi panggil Abu Umair kepada budak tersebut. Kata ulama, di sini Nabi tafaul. Sebab seorang kanak-kanak yang sedang membesar, satu masa nanti dia akan jadi seorang ayah juga. So optimisnya Nabi nak budak ini membesar dalam keadaan sehat, kemudian nantinya akan menjadi seorang ayah. Itu tafaul dengan perkara yang baik. Maknanya optimis sesuatu yang baik berlaku kepada anak ini. So Nabi mengatakan ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, apa sebenarnya yang berlaku kepada burung ni? Kamu ni dah ibarat seperti seorang ayah yang kesedihan pada anak tersebut. Jadi kanak-kanak bila mendengar teguran Nabi, kalau tak panggil Abu Umair sekalipun, dengar teguran Nabi kepada kanak-kanak tu pun sudah menghilangkan kesedihan yang ada dalam jiwa kanak-kanak tersebut. Apatah lagi Nabi gunakan laras bahasa berseluruh, bergurau dengan anak tersebut, maka lebih-lebih lagi lah menggembirakan hati kanak-kanak yang sedang gundah. Di sini juga ulama mengatakan bagaimana Nabi mengambil tahu soal permainan seorang kanak-kanak. Soal apa yang dia sedang bermain. Kita yang ada anak perlu tahu anak main apa. Ni nama dia apa? Ni nama dia Beyblade contoh dia. Ni nama dia apa? Ni kereta Hot Wheel. Hot Wheel ni nama dia apa? Beyblade ni nama dia apa? Yang ni season berapa? Yang ni season 5. Yang terbaru season berapa? Season 6. Lepas tu yang ni left ke right. Yang ni nama dia apa? Driver. Yang ni nama dia apa? Macam-macam jenis nama. Tu cara baginda Nabi SAW mengambil hati seorang anak kecil. Sebab Nabi ni seorang yang punya gah, punya haibah.
Kalau Nabi tak meletakkan diri dia turun di tahap seorang kanak-kanak, maka kanak-kanak bukan kanak-kanak dia tak boleh masuk dengan Rasulullah. Hatta dengan sahabat orang tua pun tak berani nak masuk dengan Rasulullah. Sebab apa? Haibah yang ada pada Rasulullah. Sebab tu sahabat-sahabat yang rapat dengan Rasulullah, kita tengok dan kita baca dalam hadis, kita pernah dengar kisah macam mana sahabat duduk dalam majlis Rasulullah. Duduk dalam keadaan dalam keadaan tertib, dalam keadaan sopan santun, dan disebutkan mereka ini tidak bergerak seolah-olah seperti batu, seorang tiang kayu yang boleh diinggap oleh burung di atasnya. Kenapa ini semua digambarkan oleh sahabat? Kerana haibah yang ada pada Nabi. Tapi kenapa ketika hadis yang lain kita tengok Nabi boleh bergurau dengan perempuan tua, Nabi boleh bergurau dengan anak-anak? Ya, Nabi meletakkan diri dia sesuai dengan orang tersebut, supaya orang tu boleh masuk dengan Rasulullah. Sebab tu para ulama kadang-kadang mengambil sikap demikian. Kenapa kita tengok ustaz ni boleh duduk dengan kita dan bersembang, bergelak ketawa dengan kita? Ustaz ni tak jagalah dia punya adab bergelak ketawa, kadang-kadang lebih daripada kita. Dia nak meraih kita ya kadang-kadang. Dia nak meraih kita sebab kalau dia duduk dengan keadaan dia yang hubbut ta'lim, hubbul ilm, cintakan ilmu, cintakan pengajian, cintakan belajar, kita tak boleh masuk dengan dia. Sebab apa? Topik perbincangan dia adalah ilmiah. Kita nak sembang buat apa? Nak sembang dengan dia. Kita pun tak tahu. Kita nak masuk tu, kita nak kena fikir dah. Aku nak sembang apa dengan dia? Sebab tu orang-orang tertentu je boleh jadi apa? Boleh jadi penghubung surau dengan tuan-tuan guru ni. Bukan semua orang boleh masuk. Engkau lah jadi AJK dakwah. Sebab apa? Kau pun boleh jadi aku tak boleh masuk dengan ustaz-ustaz dia tu. Sebab apa? Sembang dia kena sembang ilmiah, kena sembang bab-bab agama. Mana ada, tak ada. Ada orang boleh masuk, ada orang tak boleh masuk. Sebab tu agamawan, saya pernah cerita kisah Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Anak-anak murid yang rapat dengan dia pernah melihat Syekh bila duduk dengan orang awam, Syekh bergurau, senyum, ketawa. Sehingga kan anak-anak murid dia timbul pertanyaan, kenapa Syekh boleh duduk dengan orang di luar sana dalam keadaan bergurau, dalam keadaan boleh ketawa, bersembang dengan mereka, sedangkan bila Syekh duduk dengan kita, Syekh serius, dan kadang-kadang kita kena marah. Lalu bila mereka ni mengajukan persoalan tersebut, situasi tersebut pada Syekh, Syekh jawab. Syekh kata, engkau adalah ahlul akhirah, engkau ni orang yang sudah nampak akhirat. So akhirat kita tak boleh pergi dengan main-main. Bolehkah kita pergi dengan main-main? Ibadat main-main, belajar main-main, apa-apa pun main-main je. Buat ala kadar je, ibadat ala kadar, mengaji ala kadar. Nak perkemaskan ibadat macam mana kalau kita mengaji pun ala kadar? Nak baiki amal ibadat macam mana kalau kita mengaji pun ikut suka kita je? Rasa nak dengar, rasa tak nak dengar, sudah. Macam mana kita nak baiki amal ibadat kita? Kita ni ahlul akhirah, orang yang nak pada akhirat. So Syekh kata, engkau ahlul akhirah, orang yang dah nampak dah mana perjalanan nak pergi ke akhirat matlamat kita. So engkau tak boleh bermain-main dalam belajar. Mereka ini adalah ahlul dunia. Mereka ini orang yang masih ada dunia dan sibuk dengan dunia. So kalau aku bercakap sebagaimana aku bercakap dengan engkau, aku masuk sebagaimana aku bercakap dengan engkau, jawab dia, tak lama mereka akan lari ya. Asyik-asyik duk cerita tentang apa? Tentang masjid, cerita tentang solat, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, cerita tentang pahala. Lama-lama dia boring, dia tak nak dengar. Dia pun lari. Itu pendekatan yang kadang-kadang digunakan oleh para masyayikh turun ke tahap kita orang awam. Untuk dia memahami ataupun menarik jiwa dan hati orang-orang macam kita yang jauh ni supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mahmud bin Rabi' ni cerita satu pengalaman manis yang pernah berlaku antara dia dengan Rasulullah. Ini salah satu daripada peristiwa yang Rasulullah ni bergurau dengan anak-anak para sahabat. Dengan anak-anak para sahabat Nabi bergurau, Nabi berseluruh, bermain dengan dengan anak-anak para sahabat ni. Baik, jadi Mahmud bin Rabi' mengatakan Nabi pernah menyembuh. Majjah ni maknanya Nabi bubuh air dalam mulut, kemudian Nabi sembuh air itu.
pada muka dia. Pada muka Mahmud bin Rabi' ni. Perbuatan ini kata ulama satunya boleh jadi kerana Nabi nak muda'abah, Nabi nak bergurau dengan budak. Dengan budak yang berumur 5 tahun. Dengan apa? Nabi bubuh air dalam mulut dia yang mulia, mulut dia yang bersih, yang suci itu. Kemudian Nabi sembuh air tersebut. Air itu Nabi ambil daripada timba. Dan air dalam timba itu ambil daripada mana? Daripada perigi yang ada dekat dengan rumah Mahmud bin Rabi'. Lalu Nabi sembuh ke wajah. Satu, ulama kata Nabi buat tu adalah Nabi nak bergurau dengan budak yang umur 5 tahun Mahmud bin Rabi' ni. Yang kedua, ulama kata Nabi buat tu tujuan dia untuk memberikan keberkahan kepada anak tersebut. Maknanya setiap sahabat, tuan-tuan kalau baca dalam bab tabarruk, bab para sahabat mengambil barakah daripada Rasulullah ni macam-macam. Depan nanti Syekh Fahmi ada cerita beberapa contoh. Macam-macam benda yang para sahabat ni ambil daripada Rasulullah kerana nak kepada barakah. Nak kepada barakah yang ada pada Rasulullah. Baik. Kita baca huraian dia. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghembuskan air ke muka salah seorang sahabatnya, yang bererti sahabat itu mengambil berkat dari semburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, memang banyak hadis yang diriwayatkan yang membicarakan bahawa para sahabat telah mengambil berkat dari sesuatu yang ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil berkat dari sisa makanan Rasulullah SAW, seperti diriwayatkan dari Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka juga mengambil berkat dari rambut Rasulullah SAW, seperti yang dilakukan oleh para sahabat dalam peperangan Hudaibiyah. Mereka juga memohon supaya Rasulullah meludahi tempat yang sakit, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ketika beliau sakit mata dalam peperangan Khaybar. Mata Sayyidina Ali sakit. Yang Abu Qatadah yang kena panah mata terkeluar biji mata. Nabi ambil dengan tangan dia, Nabi letak balik. Akhirnya mata tersebut sembuh. Dan kata Abu Qatadah, mata yang Nabi letak tu dengan barakah tangan Nabi, sebelah ini dia kata lebih terang berbanding dengan sebelah satu lagi. Itu barakah. Sebab tu para sahabat berebut-rebut nak ambil barakah daripada Rasulullah. Dan bagaimana Ummu Sulaim mengumpul peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur, guna dicampurkan dengan minyak wanginya yang telah ada supaya bertambah wangi lagi. Ni riwayat Muslim ni. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Maknanya Imam Muslim simpan kisah yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ni di dalam hadis dia. Satu ketika Nabi masuk ke rumah Nabi menumpang di rumah Ummu Sulaim, faqala indana fa'araqa. Dalam riwayat Muslim tersebut, Nabi masuk kemudian faqala indana. Qala ni maknanya Nabi berqailulah. Nabi berqailulah. Kemudian bila saat Nabi berqailulah tu, Nabi berpeluh. Bila Nabi berpeluh, maka Ummu Sulaim ni ambil kesempatan untuk ambil peluh yang keluar daripada Rasulullah tu. So dia ambil dengan satu bekas lah. Sehinggalah ketika dia mengambil peluh tersebut, fastaiqadha, lalu Nabi pun terjaga daripada tidur dia tu. Maka Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim, ya Umma Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in, apa yang kamu sedang buat ni? Maka jawab Ummu Sulaim, dia kata, peluh engkau ni aku ambil dia untuk aku campurkan dengan minyak wangi aku supaya dia jadi lebih wangi daripada yang sekarang. Maknanya peluh Nabi ni akan menyebabkan wangian perfume yang dipakai yang sedia ada wangi tu bertambah wangi lagi. Sebab tu para sahabat boleh tahu Rasulullah menyentuh dan mengusap anak-anak mereka bila anak-anak mereka balik dan berbau wangi. Sebab bila Rasulullah mengusap saja kepala seseorang anak, kesan bau tangan Rasulullah tu pasti akan melekat di kepala ataupun di badan kanak-kanak tu.
Dan Nabi bukan mengusap kepala saja, ada hadis Nabi Nabi mencuit pipi, Nabi memegang pipi, Nabi memeluk, Nabi cium pipi dan sebagainya. Itu perbuatan Rasulullah dengan anak-anak kecil. Jadi para sahabat boleh tahu yang anak dia ni dipeluk, diusap oleh Rasulullah bila anak-anak ni balik dalam keadaan berbau wangi. Jadi Ummu Sulaim peluh Nabi, dia kata lebih wangi daripada kasturi lagi. Sebab tu dalam kitab dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala menyebutkan berkenaan dengan keistimewaan Nabi ataupun kelebihan dan khususiat yang ada pada Rasulullah. Dia lebih kepada keistimewaan yang ada pada baginda Nabi ialah peluh yang ada pada Nabi itu kalmisk. Perumpamaan yang diberi oleh para sahabat yang menceritakan tentang perihal Nabi ini, mereka mengatakan peluh Nabi itu adalah umpama seperti kasturi, bahkan lebih wangi daripada itu lagi. Bahkan dalam riwayat yang lain, Ummu Sulaim menjawab kepada Rasulullah bila Rasulullah tanya apa yang kau nak buat dengan peluh tu, maka jawab Ummu Sulaim, dia kata narju barakata li sibyanina. Itu perkataan yang disebut oleh Ummu Sulaim, maknanya kami mengharapkan dengan peluh ini moga-moga dia jadi barakah, dia jadi barakah kepada anak-anak kami. Maka Nabi jawab apa? Asabti, betul apa yang kamu buat tu. Dan Nabi tak melarang pun apa yang dibuat oleh Ummu Sulaim, ambil peluh ke ataupun para sahabat yang berebut-rebut untuk ambil lebihan air wuduk Rasulullah yang menitis daripada Rasulullah. Bahkan ada sahabat yang tak sempat lagi pi ambil di tangan sahabat yang lain yang mengambil air daripada wuduk Rasulullah. Yang sahabat datang lambat tak sempat ambil air daripada wuduk Rasulullah, dia pi ambil di tangan sahabat yang pernah yang mengambil air wuduk Rasulullah. Tu para sahabat berebut-rebut. Depan nanti ada satu lagi kisah. Baik. Dan juga tidak ketinggalan panglima perang di zaman Nabi dan di zaman sahabat yang bernama Khalid bin Al-Walid, bagaimana ia menyimpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kopiahnya. Sangat banyak kalau mau disebutkan. Ini Khalid Al-Walid simpan dalam kopiah dia. Disimpan dalam qalansuah dia disebut. Dalam nas tu disebut disimpan di dalam qalansuah. Khalid Al-Walid ni satu ketika selepas peperangan Yarmuk. Selepas peperangan Yarmuk, dia kehilangan qalansuah dia. Qalansuah ni kalau kita hari ni orang terjemah sebagai songkok kopiah lah. Maknanya dia kehilangan kopiah tu. Lalu dia bertanya, dia minta supaya sahabat-sahabat dia cari kopiah tersebut. Bila mereka cari kopiah tersebut, falam yajiduha, mereka tak jumpa kopiah tu. Maka dia suruh lagi sekali, dia suruh cari kopiah tu, sehinggalah para sahabat bertemu dengan kopiah tersebut, dan para sahabat mendapati kopiah tersebut adalah kopiah yang tak ada dah baru, kopiah lama pun. Tapi bagi Khalid Al-Walid, dia sangat berharga dan bernilai. Maknanya ada sentimental value. Macam kita hari ni lah, kenapa duk pakai lagi kereta-kereta lama ni? Kereta yang 10 tahun nak sampai 20 tahun dah tak pakai-pakai, jual-jual lah. Kereta baru ada dah 2-3 buah tu. Kita kata tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada nilai sentimental dalam hidup kita. Inilah kenangan dulu aku dengan bini aku dulu. Mula-mula kahwin dulu bersusah payah, bergadai dan sebagainya nak dapatkan sebuah kereta ni. Jadi nak jual, sayang. Sebab apa? Sebab dia ada nilai sentimental. Begitu ibaratnya Khalid Al-Walid ni, walaupun songkok tersebut adalah songkok yang lusuh, yang lama, tetapi disebabkan di dalam itu dia simpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia letak dalam songkok, dipakai. Maka setelah dia bertemu dengan songkok tu, maka dia kata, satu ketika dia kata i'tamara Rasulullah, ketika Nabi mengerjakan umrah, fahalaqa ra'sah, Nabi pun mencukur kepala. Bila Nabi cukur kepala, fabtadaran nasu, maka para sahabat yang tengok Nabi bercukur kepala ni pakat nak ambil rambut-rambut Nabi ni. Pakat nak kutip rambut Nabi untuk disimpan. Maka fasabaqtuhu, maka aku mendahului sahabat-sahabat yang lain ambil rambut yang datangnya daripada nasiyah Nabi, yang datang daripada ubun-ubun Nabi. Aku dapat yang ada daripada situ. Maka faja'altu fi hadhil qalansuah, maka aku letak rambut ni dalam kopiah ataupun dalam songkok yang aku pakai ni.
Maka kata dia, falam ashhad qitalan, dan aku tidak pernah masuk di dalam satu peperangan, dia kata, yang bersama dengan aku Qalansuah ni, illa ruziqtun nasra, kecuali aku diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia duk rasa daripada barakah ada rambut Nabi inilah yang bersama dengan dia, maka aku direzekikan dengan apa? Dengan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni Khalid Al-Walid. Cumanya tuan-tuan, di antara kisah-kisah yang dinyatakan oleh Syekh Fahmi di sini, semua kisah-kisah ini adalah berkait dengan Rasulullah ketika Rasulullah hidup. Sebab tu saya sebutkan di awal tadi, ada ulama yang tak setuju dengan soal tabarruk ini, mengambil barakah ni. Ada yang tak setuju sampai ke tahap ambil barakah ini hanya ketika Rasulullah hidup je. Bila ketika Rasulullah dah meninggal dah, tak ada dah ambil tabarruk ni. Pergi ke kubur Rasulullah, usap kubur Rasulullah. Kan tuan-tuan pergi di Madinah, di Masjid Nabawi, ramai je warga-warga yang datang daripada negara-negara lain yang berusaha cuba untuk usap dinding makam Nabi tu je. Nak ambil barakah daripada dinding tersebut, nak masuk rapat tak boleh sebab polis pun tak bagi. Tapi naklah kalau satu ketika, satu saat berhenti depan tu, kalau boleh nak usap, nak pandang, nak tengok, kalau boleh nak tenung dalam lubang tu, nak tengok makam Rasulullah, nak ambil barakah. Ada ulama yang mengatakan para sahabat ni bertabaruk dengan Nabi ketika hidup je. Selepas daripada itu tak bertabaruk lagi dah. Nah, tu satu. Yang kedua, ada ulama mengatakan persoalan bertabarruk ini adalah persoalan khusus untuk Rasulullah sahaja. Maknanya bila Rasulullah dah tak ada, maknanya habis dah lah bab bertabarruk, sebab dia hanya khusus dengan Rasulullah. Maknanya kalau nak bertabarruk juga bertabarruk dengan athar yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Selain daripada Rasulullah tak ada istilah bertabarruk, maka terkeluarlah pendapat yang mengatakan bertabarruk dengan orang-orang yang soleh. Tak boleh lah pada mereka. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bertabarruk dengan Rasulullah, sama ada hidup ataupun dah meninggal, dah wafat, ataupun bertabarruk dengan orang-orang soleh, kedua-duanya boleh. Yang di sinilah persoalan yang dimasukkan dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama ni. Sebab tu dia meletakkan tajuk dan para ulama. Para ulama ni termasuklah orang-orang yang soleh, maka boleh kita bertabarruk dengan mereka. Cuma saya sebutkan tadi, dia adalah persoalan khilaf. Terpulang pada kita. Kita nak terima, kita terima, tak nak terima, sudah. Orang yang terima boleh tabarruk dengan para ulama, boleh bertabarruk dengan para masyayikh, dengan tok-tok guru dan sebagainya. Yang biasa orang dulu duk buat tu lah, pergi bawa air, suruh tok guru baca, ataupun suruh tok guru sembahyang hajat dan sebagainya. Tu tabarruk, tu dipanggil. I'tiqad seorang Muslim tak pernah mengatakan bahawa secara zat orang tersebutlah boleh memberi barakah. Tak ada. Saya tak rasalah ada di kalangan orang-orang yang mendukung bab tabarruk ni, dia mengatakan bahawa zat benda itulah yang memberi barakah. Maknanya kalau sahabat ni, maknanya rambut Nabi itulah yang memberi barakahnya, ataupun peluh Nabi itulah yang bagi barakahnya, air yang Nabi sembuh itulah yang bagi barakahnya. Ataupun kalau kita ambil tabarruk dengan para solehin, para ulama, maknanya diri para ulama tu sendirilah memberi barakah. Saya tak rasalah tuan-tuan orang yang menyokong ada beriktikad demikian. Bahkan saya yakin mereka ini menjadikan itu sebagai asbab untuk mereka mendapat barakah daripada Allah. Tu yang Syekh Fahmi sebut di bawah tu, dia sama seperti doktor je. Sama sebagaimana kita bertemu dengan doktor. Dia adalah umpama seperti ikhtiar. Kita bertemu dengan doktor, bukan doktor itu yang menyembuhkan penyakit, tapi Allah Ta'ala. Itu i'tiqad yang sememangnya saya yakin dipegang oleh semua orang mukmin, orang Muslim, orang mukmin. Habis itu kenapa mereka sangat-sangat gemar duduk dengan para ulama, mereka bersalam, mereka cium tangan, air lebihan yang diminum oleh para ulama mereka ambil, mereka minum, makanan yang ditinggalkan oleh para ulama mereka ambil, mereka makan.
Mereka menjadikan itu sebagai asbab untuk mereka mendapat barakah daripada Allah. Bukan zat yang ditinggalkan oleh ulama atau batang tubuh itu saja. Itu je yang telah mendatangkan barakah, tidak. Saya tak yakin demikian. Jadi kalau kita boleh faham demikian ataupun kita boleh berlapang dada, tak timbul isu. Isu bertelingkah, isu bergaduh pula sekarang ini dalam media sosial dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan, persoalan tabarruk ini dibahaskan oleh Dr. Ali Jumaah. Semua saya tak berkesempatan pada malam ini untuk sebut, tuan-tuan. Saya akan sambung lagi perbahasan berkenaan dengan tabarruk ini insya-Allah dalam bulan-bulan yang akan datang kalau ada kesempatan dia, berkenaan dengan pendalilan yang ulama datangkan daripada Quran. Barakah ini bukan sahaja pada batang tubuh, tapi barakah ini diguna oleh Allah Ta'ala. Barakah pada tempat, barakah pada masa, barakah pada askhas, pada zat benda dan sebagainya lagi. Itu semua punya dalil yang datangnya daripada Al-Quran bagi ulama yang menyokong dan mendukung berkenaan dengan bab tabarruk ini, tuan-tuan. Jadi akan datang insya-Allah kita sambung sedikit lagi berkenaan dengan hadis yang ke-28 ini, mengambil barakah dari Rasulullah dan para ulama. Wallahu a'lam. Wa ilmuhul atam.